Sekarang saya jemput Yang Berhormat Parit Bunta diikuti oleh Yang Berhormat Sabak Bernam. Terima kasih pengerusi. Saya terus masuk kepada butiran 01000 yang melibatkan dasar pengurusan alam sekitar 010200. Ada lebih kurang 5 poin yang saya akan bangkitkan untuk diberi penjelasan di Dewan Yang Mulia ini. Pertama ialah dasar teknologi hijau. Kita semua tahu dasar teknologi hijau ini secara relatifnya masih baru di Malaysia. Apa yang saya perlu minta penjelasan kepada Menteri ialah sejauh manakah pencapaian dasar ini berpandukan kepada beberapa tujuan yang dibuat dasar teknologi hijau ini. Matlamat dia iaitu untuk kurangkan peningkatan penggunaan tenaga, tapi pada waktu yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi. Seterusnya pertumbuhan ekonomi teknologi hijau, inovasi dan dasar pembangunan mampan. Ini adalah merupakan pokok teras kepada pencapaian yang saya ingin minta penjelasan sejauh mana kita dah capai semua matlamat-matlamat tersebut. Kedua, kita tahu bahawa salah satu daripada teras yang utama dalam perubahan iklim adalah untuk kita melaksanakan satu dasar ataupun program yang kita namakan sebagai nyah carbon ataupun decarbonization. Saya ingin bertanya, dalam keadaan kita sangat bergantung kepada fossil centric economy, sejauh manakah kita dapat mengatasi supaya tahap kebergantungan tenaga fosil itu dikurangkan, kerana Malaysia adalah yang kedua terbesar dari sudut per kapita penggunaan fosil di rantau ini. Saya mohon penjelasan kepada Menteri. Yang ketiga ialah kita ada satu hala 7 yang kita namakan sebagai pembangunan berkarbon rendah ataupun low carbon economy, yang mana ia juga sangat relevan dengan suasana post-COVID yang akan kita lalui nanti. Kita tahu di dalam hala 7 pembangunan berkarbon rendah itu melibatkan sektor, contohnya pengangkutan. Ya, sejauh manakah tercapainya 40% yang disasarkan sehingga tahun 2030. Begitu juga dengan pendaftaran kereta baru yang disasarkan 100% adalah hybrid ataupun menggunakan elektrik. Sektor bangunan, sektor tenaga dan sektor air dan pengurusan sisa. Mohon penjelasan sejauh manakah hala 7 pembangunan yang dikatakan rendah karbon itu telah tercapai. Seterusnya yang keempat, saya ingin minta penjelasan kepada usaha-usaha untuk kita mengurangkan apa yang dinamakan sebagai jejak karbon ataupun carbon footprint. Saya dipahamkan pelaksanaan kaedah untuk kita membuat kiraan itu dipandukan juga kepada GDP negara. Dalam keadaan ekonomi hari ini di mana kita tahu penguncupan berlaku, apakah ini memberi kesan kepada usaha apa yang dinamakan sebagai greenhouse gas itu, sejauh manakah ia terkesan dalam keadaan ekonomi, sebab kita membuat perkiraan itu mengikut GDP dan bukan mutlak penghapusan atau pengurangan, tapi mengikut GDP. Akhirnya, ini persoalan yang lebih melibatkan penyelarasan di antara Kementerian Alam Sekitar dengan Perladangan, dengan sumber asli dan perhutanan, kerana ia melibatkan pendekatan mitigasi, mitigation process, yang melibatkan pemuliharaan pengurusan hutan serta apa yang namakan bagi kita meningkatkan pemendapan karbon ataupun carbon sink, di mana dari sudut sumbangan carbon sink ini kepada greenhouse gas itu, GHG ini, dia menyumbang 90% ya kepada keberkesanan. Walaupun saya tahu ini bukan di bidang kementerian, tetapi oleh kerana dia duduk di dalam satu keperluan GHG ini, greenhouse gas ini,
Maka saya ingin bertanya sejauh manakah isu penyelarasan ini dibuat dengan berjaya dengan pihak perladangan yang melibatkan soal kelapa sawit dan sebagainya. Kerana kita tahu di dalam kelapa sawit dia ada apa yang dinamakan sebagai amalan NDPE, non-deforestation, no peat development and no exploitation. Dan ketiga-tiga itu melibatkan sumber manusia dari segi exploitation, melibatkan perladangan dan komoditi dari segi industri sawit, dan juga tenaga sumber asli iaitu no deforestation. Jadi saya nak tahu bagaimana konsep yang besar GHG ini dapat diselaraskan supaya kita tak mahu isu alam sekitar dan isu perubahan iklim ini tidak diinstitusikan sebagai satu keperluan menyeluruh dan bukan sekadar satu segmen di dalam kementerian. Mohon penjelasan. Terima kasih, Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Farid Bunta.